Okey, saya tutup kamera takut efek apa ni? Kita punya connection. Kalau tak dengar bagi tahu saya. Okey. Saya dah start, saya dah menekan rakaman video. Kalau kita tengok balik kepada kita punya performa, kita dah start minggu ketiga. Okey, sepatutnya kita kena masuk kelatan kon lah, tapi tak apa sebab kat sini pun itu kita tak ada kelas kan, kelas yang pertama tu. Kemudian di hujung sini pun nanti kita akan selalunya kita akan habis awal lah, jadinya kita anjak-anjakkan sikit kita punya topik ni. Okey, kita akan sambung untuk koordinat kutub. Kita masuk sikit minggu lepas, minggu lepas hari ni betul kan, minggu lepas kan, hari ni hari Senin, saya dah keliru dengan hari Jumaat. Okey, pola koordinat ataupun koordinat kutub kita dah jumpa sebelum ni. Okey, dan in fact koordinat kutub ni penting lah, sebab kalau apa yang awak dah belajar sebelum ni dengan saya semester lepas, kita akan jumpa banyak kali, terutamanya dalam kemahiran ganda 2, kemahiran ganda 3 kan. Kita ada koordinat Cartesian, kemudian koordinat silinder kan. Koordinat silinder ni adalah, saya boleh tulis kat sini, tak keluar pula saya punya. Okey, koordinat kalau dalam 2 dimensi, kita ada koordinat, kata koordinat kutub kan. Okey, dan juga of course lah kita ada koordinat Cartesian. Kalau dalam bahasa Melayu Cartesian dia tak ada I. Kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa Inggeris dia ada I lah. Kemudian kalau 3D, kita ada koordinat silinder. Kalau kat sini koordinat kutub, kita ada kita punya parameter lah kan. Kita punya parameter adalah R, theta kan. Kalau koordinat silinder sebenarnya dia adalah extension ataupun lanjutan daripada koordinat kutub. Maka dekat sini kita ada R, kita ada theta, kita ada komponen yang ketiga itu Z. Dia sama je. Maksudnya kalau 2D koordinat kutub, 3D adalah koordinat silinder. Z di sini bermaksud sama dengan Z dalam koordinat Cartesian. Kemudian of course lah kita ada koordinat Cartesian juga. Okey. Kemudian kita ada satu lagi koordinat apa? Ingat tak? Koordinat sfera. Koordinat sfera kita ada rho, kita ada theta, kita ada phi. Jadi kat sini R ni sama dengan tak sama dengan rho lah sebenarnya, tapi R ni adalah, kalau saya tulis rho, kenapa dia keluar yang besar pula? Sekejap ya. Kat sini rho adalah R kuasa 2 tambah Z kuasa 2. Kan? Yang ni. R ni R yang mana? R ni adalah R yang koordinat silinder dan sama juga dengan koordinat kutub. Dia adalah benda yang sama. Okey, kemudian theta sama. Kemudian kat sini digunakan phi menggantikan Z. Ini adalah koordinat sfera. Jadinya penting untuk awak faham topik koordinat kutub ni. Okey. Kemudian sekejap ya. Hari tu kita dah tengok bagaimana kita boleh gunakan ini ada yang tak faham ke? Kan? R sama dengan X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Adakah yang tak faham kat sini? Sebab saya dah faham je kan, jadinya saya terus skip ke bahagian seterusnya kan, last week. Okay? Okay, so saya dah faham lah kan. Okay, kat sini, okay, R sama dengan X cos theta, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta.
Okey, kemudian ditunjukkan kat sini, nota ni, awak kena tengoklah. Dalam mana-mana kes, sama ada R ni positif ataupun negatif, maka kita boleh gunakan hubungan ni. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama R kuasa 2, tan theta sama dengan Y bahagi X. Jadi kat sini, kita ada keseluruhan hubungan dekat sini lah. Kalau diberi R dengan theta, kita boleh dapatkan X dengan Y, yang maksud kita boleh convert dia kepada Cartesian dengan menggunakan formula 1 ni. Kalau diberi X dengan Y, kita boleh dapat R dengan theta dengan cara, maksudnya kita convert daripada Cartesian kepada koordinat kutub dengan menggunakan formula 2 ni. Okey. Kemudian, apa yang kita tengok satu lagi, berkaitan dengan kalau kita diberi pasangan, kalau kat atas ni, contohnya kita diberi koordinat, contohnya macam ni kan, 1, 2 pi per 3. So macam mana kita nak lukis kan? Jadinya 1 ini adalah R, 2 pi per 3 adalah theta. Jadinya kita start daripada faksi X positif ataupun dipanggil polar axis, dikira 2 pi per 3, kemudian kira 1 unit panjang. Jadi kat sinilah ni titik dia. Okey. Yang positif tak ada masalah kan. Cuma kalau negatif macam mana? Kan, contoh kat sini negatif. Negatif dia bermula daripada bawah. Negatif pi per 4 dah dapat sudutnya, kita kira 2 unit, kita dapat titik. Kemudian C pula. Sudutnya positif. Kita kira sudutnya positif pi per 3 iaitu 60. Macam mana kita dapat negatif 2? Negatif 2 adalah kat sini kita kira 2 unit. Lalu kita pantulkan dia kan pada kita punya pole kat sini. Itu kita dapat negatif 2. Jadinya kalau panjang kita negatif, masa kita kena pantulkan dia pada pole, pada kita punya asalan ni lah. Kemudian sini negatif 3 pi, maksudnya kita akan rotate ni sebanyak negatif 3 pi. Okey. Dan pada arah mengikut jam, kemudian kita kira 2 unit mulai daripada asalan, which is kita dapat macam ni. Okey. Ini kalau dalam latihan, saya dah letak soalan tutorial, saya dah emailkan juga. Dia adalah sudutnya positif, sudutnya negatif, panjang dia pun negatif. Jadi nak buat macam mana? Tutorial kena hantar sebelum hari, ingat hari Jumaat. Sebelum Jumaat ni, pukul 10 pagi. Hantar melalui UKM Folio. Saya dia letak ruang untuk awak buat naik awak punya jawapan. Okey. Kemudian apa lagi? Kan, kat sini. Okay. Kemudian kalau diberi awak macam ni, R sama dengan 2. Macam mana awak nak sketch? Kan, saya dah terangkan. Bila R sama dengan 2, maksudnya katalah kita diberi R sama dengan 2. Bila kita diberi R sama dengan 2, R sama dengan 2 tu apa? R sama dengan 2, bila kita kata R sama dengan 2, ini bermaksud R sama dengan 2 untuk for all value of theta. Bermaksud ambillah theta atau apa sahaja, jarak daripada titik P sebagai contoh, mestilah sentiasa 2 daripada asalan ataupun pole. Jadinya kalau macam tu kita fahamlah. Kalau kita ada aksis macam ni, katalah ni asalan kita ataupun pole, kalau jarak 2 untuk apa pun nilai theta, maka kita punya lengkung ni adalah lengkung bulatan. Ini let's say kita ambil, kita boleh check, let's say kita ambil theta sama dengan 60 pi per 3. Okey, jadi titik kita kat sini. Jaraknya 2. Kalau kita ambil 120, let's say 120, ni 120, iaitu apa? 2 pi 2 pi per 3 kan? 2 pi per 3. Jadinya titiknya di sini. Jaraknya 2. Jadi betul lah. Jadinya
bulatan jawapan. Ataupun kita boleh gunakan formula kita dekat sini kan. R kuasa 2 adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadinya kita buat je lah. Kat sini kita tahu R sama dengan X kuasa 2, Y kuasa 2. Kemudian punca. Kita guna yang ni. Sama dengan 2. Oleh itu, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. Jadinya ini adalah, saya tak boleh terus samakan dia. Jadi, ini adalah persamaan bulatan dengan jari 2 dan pusatnya kosong-kosong. Ingat balik, macam saya tunjuk minggu lepas. Kalau kita ada macam ni, ini bermaksud bulatan ataupun circle. Okey, pusat bulatannya adalah AB, jari bulatan tersebut adalah R. So dalam kes di atas ni, AB sama dengan kosong, R sama dengan 2. Okey, penting untuk awak cap benda ni, terutamanya bila buat kameran nanti, sebab kita tahu separuh masa yang kedua semester ni, ataupun second half of the semester, kita akan buat kameran kan. Kita maksudnya dianggap awak dah faham ataupun dah tahu tentang koordinat kutub ni kan. Sebab apa? Sebab kita nak lakukan kameran terhadap koordinat kutub, terhadap lengkung tu. Jadinya sepatutnya di bahagian ni dah settle dah. Baru boleh kita buat kameran. Okey. Nanti kita akan pergi pada simetri tu. Kemudian apa? Kemudian kita ada, kalau kita ada theta sama dengan 2 pi per 3. Ni sorry, dia padam. Padam juga. Tak apa lah. Okay. So, ni A. Jadi, theta sama dengan 2 pi per 3. Okey. Jadinya kat sini, bila dia beri theta sama dengan 2 pi per 3, tak ada butiran tentang R. Maka ini bermaksud theta ataupun sudut bagi titik kita sentiasa 2 pi per 3 regardless of the value of R, ataupun for any value of R, then theta equals to 2 pi over 3. Maksudnya tak kisahlah panjang ni macam mana, tapi sudutnya mesti 2 pi per 3 ataupun dalam kes ni 60 lah kan, 120 120 darjah daripada paksi X positif ataupun kita panggil polar axis. Jadi yang kita boleh agak lah, kalau kita ada paksi kita XY, sorry saya ingat sikit. So let's say di sini adalah sudut 120. Okay, ini adalah sudut 2 pi bahagi 3. Then untuk apa-apa value of R, for any value of R, apa-apa nilai R. Kan, let's say R sama dengan 1 kat sini, R sama dengan 2 kat sini, R sama dengan 3 kat sini, R sama dengan 0 dekat sini. R sama dengan -1 dia pada satah yang bertentangan, dan pada region ataupun kawasan yang bertentangan. R sama dengan -1 kat sini, -2, -3. Jadi kita dapat satu garis lurus. Garis lurus macam ni. Dan kita boleh kira ataupun kita boleh tentukan persamaan bagi garis lurus ni. Kan? Jadinya kat sini kita tengok dia buat macam mana. B. Okey, dia gunakan formula kita. Iaitu formula yang ni. Okey, jadi tan theta, ni ada theta kan? Jadi kita kita tangentkan dia. Tan theta iaitu sorry saya sebut tan Melayu sangat bunyinya kan, tak ada masalah kan. Okey, tangent 2 pi per 3, dan maksudnya kat sini saya gantikan je. Kemudian kita gunakan formula iaitu y bahagi x. Okey,
Atau kita kira tangent 2 pi per 3 adalah berapa? Dia bergerak lah benda ni. Ya. Okey. Tangent 2 pi per 3 kita dapat berapa itu? Sepatutnya kita akan dapat negatif sekejap. Macam ni kot Y X. Betul ke? Sekejap saya tengok. Oh tak. Tak perlu 1 per apa pun. Itu saya dah tunjukkan cara nak kira dia. Okay, kita buat macam ni. Lepas tu, kita darabkan saja. Kita dapat Y sama dengan negatif X. Iaitu, kita kata dia adalah satu garis lurus, linear. Garis linear lah. Kita panggil lurus. Kecerunan adalah negatif punca kuasa 2 bagi 3. Dan pintasan Y adalah kosong. That's why dia tak ada term ataupun sebutan di belakang. Okey. Jadinya, awak kena sentiasa gunakan benda-benda macam ni. Okey. Supaya dapat tentukan bentuk graf. Kalau tentukan bentuk graf tu, dapatlah tentukan dengan lebih mudah. Ataupun dapat beri persamaan bagi graf tersebut. Okey. Satu cara lain lagi, okey. Kalau kita diberi contohnya begini, yang ni bentuk yang mungkin senang, dia bulatan, ni adalah garis lurus. Tapi selalunya kita diberi bentuk yang susah sikit. Kan? Contohnya macam ni, R sama dengan 2 sin theta. So macam mana kita nak buat? Kan? R sama dengan 2 sin theta. Kan? Jadinya kalau cara yang kita belajar dulu masa kita sekolah dulu, kita plot, kita tandakan titik-titik bagi R dan theta. Jadinya kita kira R, theta, R, ini kan. Kita cubalah untuk beberapa nilai theta. Kemudian dah sudah kita plot. Kita plot macam ni. Kan? So theta berapa sudutnya, berapa panjangnya. Berapa sudutnya, berapa panjangnya. Itulah kan. Okey. Jadi betul cara tu. Masih lagi kita gunakan. Contohnya di sini, dia cuba daripada 0 sampai pi. 0 sampai pi. Dan didapati bahawa nilainya simetri. Simetri pada pi per 2. Tengok kat sini 0 sama 0, 1, 1.4 sama 1.7 sama kemudian 2. Jadi dia simetri pada garis paksi Y. Tapi kita tak kata paksi Y lah. Sebab dalam kes ni kita tak gunakan paksi Y, kita gunakan sudut. Kan? Kita gunakan sudut. Okey, jadinya kita kata sudut pi per 2 ataupun 90. Boleh juga nak kata paksi Y, tak ada masalah. Senang juga nak faham kan? Okey. Jadi kat sini sekejap ya, saya tengok. Okey, jadi dikira atau dia plotkan. Okey, dapat 0, 1, ni panjang 1, kemudian bila pi per 4 dapat panjangnya punca kuasa 2 bahagi 2, punca kuasa 3 macam ni. Dapat bentuk ni. Sepatutnya kita kena tambah lagi titik baru kita nampak bentuk bulat kan. Otherwise kita tak ada idea bentuk apa sebenarnya kan. Dia macam makin membesar, makin mengecil. Okey, jadinya sebenarnya bentuk dia memang macam inilah. Okey, R sama dengan apa tadi? R sama dengan 2 sin theta. Kemudian ataupun kebetulan okey, sebenarnya R sama dengan 2 sin theta ni sebenarnya pun kita boleh jadikan atau kita boleh transform dia kepada koordinat Cartesian, koordinat segi empat. Jadi cara dia macam ni lah. Kita ada R sama dengan 2 sin theta. Jadi saya tulis balik di sini. Okey. R sama dengan 2 sin theta. Okey.
Kemudian kita kita convert dia kepada koordinat ini adalah koordinat kutub. Kita nak jadikan dia koordinat Cartesian. Jadi kita tahu R adalah X kuasa 2, Y kuasa 2, punca kuasa. Tentu. Kemudian kat sini kita ada apa lagi? Kita ada, sekejap ya saya tengok R, dengan 2R. Sekejap ya. Okey, kat dalam ni sebenarnya kat sini dia darabkan dengan R. Dia darabkan dengan R. Okey, dapat R kuasa 2, 2R sin theta. Sebab apa dia darabkan? Sebab dia lagi mudah. Kalau tengok kat sini, R sin theta kita ada ni. R sin theta adalah berapa? R sin theta pergi ke atas, kita dapat Y. Okey. Jadi kat sini kita boleh gantikan R kuasa 2 adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kat sini 2 Y. Okey. Kita gunakan yang ni. Okey. Kemudian kita gunakan ini. Kenapa dia cukup sini. Kemudian apa kita nak buat? Kita gunakan penyempurnaan kuasa 2. Kita bawa dulu ke kiri. Okey, kemudian kita gunakan penyempurnaan kuasa 2 untuk Y. Jadi kita dapat Y tolak 1 kuasa 2 berapa itu buat saya rasa. Okey, ini kita ringkaskan. Oh, sepatutnya kat sini kita kena tolak. Tolak, jadi kita dapat 1 kuasa 2. Jadi kat sini ini adalah bulatan. Kemudian ada punya pusat dia. Pusatnya adalah 0, 1. Sebab kat sini X tolak 0, Y tolak 1. Jadi kat sini B sama dengan 1. Sebab Y tolak 1 kan. Kemudian jejari sama dengan 1. Okey. Jadinya awak dapat begitulah kalau awak lukis. Ini. Let's say ni adalah Y. Ni adalah X. So awak dapat satu bulatan. Pusatnya 0, 1. Maksudnya ni X, ni Y. Jadi ni kat sini 1. Okey, ni pusatnya. Kemudian jejari 1. Kalau jejari 1 maksudnya dia kat sini. Oh sorry, tak apa jadi. So dia sengit sikit. Okey, lebih kurang macam ni. Okey. Jadi kita dapat satu bulatan. Kan? Cumanya kat sini bila kita convert dia, kita tak tahu bulatan ni dia lengkap dengan daripada theta berapa ke theta berapa. Jadi kat sini kita faham sebenarnya bulatan ni kita dapat daripada 0 sampai pi saja. Maksudnya tak perlu sampai 2 pi pun. Kalau dah sampai 2 pi, kita akan dapat 2 kali bulatan. Kalau kita kira, nanti kita akan dapat sini, sampai pi saja dah cukup dah satu bulatan. Jadinya apa akan berlaku pada let's say theta sama dengan kat sini. Kan? Bila theta kat sini, kita punya R akan dapat negatif. Bila theta kat sini, R kita akan negatif juga. Kat sini pun sama. Kan? Jadi kita kena bila negatif,
kita kena pantulkan dia dan kita akan dapat lengkung yang sama, iaitu bulatan. Kiranya daripada 0 hingga 2 pi, kita akan dapat 2 bulatan. Iaitu sebenarnya bulatan yang sama, iaitu bulatan yang di atas ni. Ini kat sini 2 bulatan ni, daripada 0 sampai pi, kita dapat bulatan dengan R dia positif. Kemudian daripada pi sampai 2 pi, kita akan dapat bulatan dengan R ni adalah negatif. Bila R negatif, maksudnya kita akan pantulkan ataupun kita akan pantulkan ataupun reflectkan pada pole dan kita baru dapat dia punya panjang yang sebenar. Dan kebetulan kita plot ataupun dan kebetulan bulatan tu adalah bulatan yang sama dengan untuk 0 sampai pi. Awak boleh cuba sendiri. Ada masalah ke kat sini? Bila saya cakap 2 bulatan tu. Ada tak? Nur Afika? Boleh tak? Adakah Nur Afika? Itu doktor. Boleh ke? Faham ke? Bila tentang 2 bulatan tu. Faham. Okey. Jadinya kat sini timbul persoalan kan. Kalau macam tu, macam mana kita nak tahu kan? Macam mana kita nak tahu let's say 0 sampai 2 pi. Macam mana kita nak tahu dia berpusing 2 kali ataupun ada 2 bulatan ataupun mungkin 4 apa? Maksudnya kat sini bila saya kata 2 bulatan, maksudnya satu putaran lengkap bulatan tu kita dapat hasilkan dengan daripada 0 sampai pi. Kan? Maksudnya bila 0 sampai 2 pi dapat 2 putaran lengkap. Kan? Jadi satu putaran lengkap tu macam mana kita nak tahu berapa nilai pi yang diperlukan untuk satu putaran lengkap. Mungkin dalam kes yang lebih susah, let's say macam ni kan, mungkin satu putaran lengkap tu 90, daripada 0 sampai 90 sahaja kan. Jadinya macam kita nak tahu kan, sebab benda ni, equation ni dia boleh jadi apa-apa kan, dia tak unik kan. Jadinya ada beberapa petua lah, petua, iaitu kita boleh tengok pada simetri, simetri kepada kita punya persamaan. Okey, persamaan, maksudnya persamaan kutub tu macam mana. Jadi kat sini ada 3 kes simetri, iaitu diharapkan dapat bantu kita lah untuk kita faham ataupun kita lukis kita punya lengkung. Jadi kat sini kita ada 3 kes, iaitu simetri terhadap polar axis. Maksudnya simetri terhadap garis ni, paksi Y, paksi X. Jadinya kalau simetri macam tu, kita dapat tahu yang bahagian atas dah cukup dah. Sebab yang bahagian bawah kita hanya pantulkan dia. Kemudian simetri terhadap paksi Y ataupun simetri terhadap theta sama dengan pi per 2. Ni kat sini polar axis, maksudnya theta sama dengan 0. Kemudian simetri terhadap theta sama dengan pi per 2, iaitu simetri terhadap paksi Y. Okey. Kemudian simetri with respect to the pole. Simetri terhadap pole kat sini. Maksudnya dia simetri terhadap X dan paksi X dan paksi Y. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini. Okey, simetri. Okey, saya kita semua dulu lah. Simetri. Dia ada, sorry, dia dah mula dah. Simetri. Okey. Kat sini kita ada polar axis. Okey.
ataupun saya kata paksi X, kemudian simetri terhadap line theta sama dengan pi per 2, iaitu kita kata paksi Y. Dan satu lagi, symmetry with respect to the pole. Pole tu kita punya asalan tu, atau dengan kata lain kita boleh katalah paksi X dan paksi Y. Saya rasa tak ada beza sangat. Okey, memang saya rasa dia adalah benda yang sama untuk pemahaman saya. Okey, jadi kat sini macam mana kita nak tentukan? Ni penting ni. Kalau ada saya tanya kan, tunjukkan, kau tunjukkan senang tak kan, kalau kita dah bagi hint kan. Tentukan sama ada lengkung kutub tersebut simetri pada paksi X, paksi Y, ataupun simetri pada polar axis, paksi kutub, garis theta sama dengan pi per 2, ataupun pada kita punya kutub. Awak kena tentukan tiga-tiga tu macam mana kan. Okey, jadinya kena tahulah benda ni. Kemudian simetri kepada polar axis, iaitu paksi X, berlaku bila kita gantikan kita punya theta dengan minus theta, R kita tak berubah. Nanti kita akan tengok. Kemudian simetri terhadap paksi Y ataupun theta sama dengan pi per 2. Ini berlaku bila kita gantikan theta kita dengan pi tolak theta. Jadi kita akan dapat R F theta sama dengan benda yang sama. Dia tak berubah persamaan tersebut. Kemudian simetri terhadap pole kita ini jika persamaan kita tak berubah, R sama F theta ni tak berubah bila R digantikan negatif R, theta pula digantikan dengan theta tambah pi. Okey, kita boleh tengok. Okey, contohnya kalau kat sini saya ingat kalau bulatan ni dia memenuhi ketiga-tiga dia. Dia simetri pada, saya fikir pada polar axis, let's say sini R sama dengan A. So kita buat R sama dengan F theta. Ini persamaan umum. Dalam kes ni jadinya A. F theta, tapi sebenarnya dia tak bergantung dengan theta pun, dia bergantung pada pemala je ataupun constant A. Jadinya kat sini bila kita gantikan theta dengan negatif theta, kita akan dapat persamaan yang sama. Of course lah, bila kita gantikan theta dengan minus theta, R tak ada apa-apa perubahan sebab R tak bergantung dengan theta. Jadinya polar axis, yes, betul. Kemudian kalau untuk paksi Y pula, bila kita gantikan theta dengan pi minus theta. Kita gantikan theta dengan pi minus theta. Pun tak ada apa-apa lah. Kita gantikan theta dengan pi minus theta. Dia tak mengubah apa-apa pada persamaan R sama dengan F theta iaitu sama dengan A sebab dia tak bergantung dengan theta. Jadinya ni pun tak ada masalah. Kemudian dengan pole pula. Pole dia kata bila kita gantikan R negative R, okay, or when theta is replaced by pi tambah ni. Okay, dalam kes ni R kita gantikan dengan negative R dan juga theta kita gantikan dengan theta tambah pi. So dalam kes ni kita dapat apa? R sama dengan saya pun dah berdiri sikit. Sekejap ya, saya tengok dekat sini kita ada berapa? R sama dengan E kan? Sekejap ya. R sama dengan E. Kita gantikan R dengan negatif R. Dalam kes ni kita tak ada R lah. Kan? Kita ada F theta sama dengan E sahaja.
Sekejap je, saya tengok balik. Ada siapa-siapa tahu ke? Kena tengok balik. Sekejap ya, saya tengok. Simetri. Kemudian kita gantikan macam ni. Kita gantikan macam ni. And the graph is symmetry with respect to the pole if the equation is unchanged when r is replaced by negative r or when theta is replaced by di sini kan. Kalau kat sini kita gantikan dengan negative r, dapat a. Ini lain lah kan. Saya rasa di simetri saya rasa kan. Kat sini R sama dengan negatif A. Simetri. Tak apa, nanti saya cari balik. Saya tengok balik. Nanti saya bagi tahu macam mana. Okay. So yang untuk kes yang ketiga ni. Kan? Sepatutnya dia simetri kan. Sebab pole, sebab bulatan ni dia begini kan. Tapi dalam kes ni kita gantikan dengan negatif R. So A kekal. R sama dengan negatif A. Jadi dia tak sama lah. Dia tak sama. Dia kena sama. Tapi dalam bentuk geometri ni sama. Cuma equation tak sama. Tapi yang ni kita pantulkan kan. Kita tahu bila kita ada R. Bila R lebih kecil daripada kosong, maka kita akan pantulkan dia pada kita kata pantulkan terhadap kosong ataupun terhadap pole kita. Jadi dia akan pergi pada region yang opposite region kan. Tapi itu, adakah itu menyebabkan dia tak dikira sebagai simetri? Saya tak pasti, nanti saya semak balik. Okey, tapi tak apa, kita ada beberapa contoh yang lain. Okey, contoh yang lebih obvious lah dekat sini. Okey, let's see kat sini kita tengok kita ada R sama dengan 2 sin theta. 2 sin theta. Okey, macam ni. Ataupun kita ambil R sama dengan 2 sin theta. Oh, sorry. Ini saya nak tulis di sini. Okey, R sama dengan 2 sin theta. Okey, so dalam kes ni, kita tengok, dia kata kalau R sama dengan F theta, bila kita gantikan theta dengan minus theta, dan dia akan bagi tahu kita simetri theta. Okey, jadinya kat sini, ni adalah kita punya F theta lah. Okey, jadinya kita tulis F theta sama dengan 2 sin theta. Dan kita gantikan. Dia kata kalau simetri F theta ni dia tak akan bertukar, dia unchanged bila mana theta kita gantikan dengan negatif theta. So kita gantikan, kita letak negatif dekat depan theta ni, maka setiap theta yang wujud kita akan gantikan dengan negatif. Itu begini. Kemudian kita tengok macam mana. Sekejap ya. Dekat sini dia kata dia simetri vertical line. Okey. Jadi kita ingat balik, kalau sudut negatif, kita akan dapat apa? Kita akan dapat negatif sin theta macam ni. Okey. Ni maksudnya kalau kita Google, sekejap ya.
Untuk sin theta, kalau dia kata even or odd function. Ingat balik pernah belajar dulu. Okay. Even atau odd. Dia ada jawapan kat sini. Okay, kat sini dia kata kalau odd, maka bila kita letak negatif dalam pada theta kita atau dalam ni x, maka dia akan negatif. Macam kita keluarkan. Contohnya sin function. Sin function bila kita ada negatif x ataupun negatif theta, dia bersamaan dengan sin theta ataupun sin x kat sini diharapkan dengan negatif. Jadi kat sini saya ada begini. Okay, maka saya kena keluarkan begini. Jadinya benda ni adalah identity ni memang kita dah tahu sebab disebabkan sin theta adalah kat sini dipanggil odd function kan, fungsi ganjil. Sebenarnya tak tahu nama pun tak apa, tapi kena tahu identity ni. Bila kita ada negatif, kita seolah-olah bila sudut tu negatif, seolah-olah sudut positif kita darabkan dengan negatif. Dia akan beri hasil yang sama. Okey, jadi kat sini ini bersamaan apa? Bersamaan dengan negatif f theta. Sebab f theta adalah 2 sin theta tadi kat sini. Okey. Jadinya kita kata f minus theta tak sama dengan f theta. Sebab dia f minus theta, dia sama dengan minus f theta. Dia kena ada negatif juga. Jadinya bila tak sama, maka kita kata dia tak simetri lah. Tak simetri pada apa? Pada polar axis. Kat sini. Okey, paksi kutub. Polar axis. Kemudian, tapi dekat sini, dekat contoh ni dia tak tunjukkan lah. Dia tak tunjukkan untuk yang polar axis. Tapi dia tunjukkan untuk yang kedua ni. Untuk garis pi per 2. Jadinya, kat sini, kita gantikan pula dengan, instead of kita guna negatif pi, kita guna apa? Kita gantikan pi tolak theta. Okey. Jadi ini bermaksud semua yang ada theta akan digantikan dengan pi tolak theta. Okey. Jadi kat sini kita kena hafal lah ataupun kita kena tahu identity dia. Identity dia kat sini kita kena apa? Bila kita ada sin A tambah tolak B, apa kan? Dia akan bagi sin A cos B macam tu kan? Cos B tambah tolak cos A sin B kan? Betul ke? Masalah bagi tu saya Saya rasa betul lah. Sin cos. Okey. Jadi kat sini kita ada tolak, so kita gunakan tolak yang bawah ni. Jadi kat sini kita dapat 2 dalam kurungan sin pi cos theta tolak cos pi sin theta. Kita dapat sin pi apa? Kosong kan? Ingat balik. Pi punya graf macam ni. Sin punya graf macam ni. Okey. So sin pi kosong. Cos pi. Draw. Cos macam mana? Cos macam ni. So cos pi kita dapat negatif 1 sin theta. Okey. Jadi kat sini 2 tolak-tolak jadi tambah, jadi 2 sin theta sama dengan f theta. Oleh itu sudah tunjukkan begini, maka dia adalah simetri pada paksi, yang ni paksi kutub kan, ataupun kita kata paksi X. Jadi kat sini pada paksi
Y ataupun kita kata pada theta sama dengan pi per 2. Jadinya bila kita lukis nanti, kita akan tengok contoh yang lain. Bila kita lukis nanti, kita lukis sampai sebelah dah cukup dah. Kan? Dan kita boleh pantulkan dia. Tapi bukan yang kes yang ni lah, kes yang lain. Nanti kita akan tengok lah. Okay.